Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kerana sudi menonton video pada kali ini, yang mana saya dan juga rakan-rakan saya akan membentangkan tajuk berkenaan dengan hadangan ataupun al-hajab. Okey. Nama diberi Syed Abu Bakar bin Sa'ad Abdul Nahar dari kelas DSI 5A. Okey, baik. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak ingatkan dalam komponen faraid ni, apa je yang ada dalam faraid ni. Dia adalah terdiri daripada 3 bahagian, yang mana konsep asas, yang kedua waris dan juga bahagian, dan yang ketiga kaedah agihan. Tapi pada kali ini kami sekumpulan akan menerangkan berkenaan dengan al-hajab. Tanpa buang masa, mari kita lihat ataupun saksikan slide seterusnya. So yang pertama adalah pengenalan. Hadangan ni memainkan peranan yang amat penting dalam pewarisan pusaka Islam, kerana ia akan menentukan kedudukan seorang ahli waris, sama ada mereka ni berhak menerima harta pusaka ataupun sebaliknya. Menurut kitab Amir Syarifuddin mengatakan sebuah hadis dari Huzal bin Syurahbil ni yang berbunyi, Abu Musa ditanya tentang harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dan seorang saudara perempuan. Lalu apa kata Abu Musa? Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Maka datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan dia menjawab, saya meletakkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana untuk anak perempuan ni 1/2 dan untuk cucu perempuan 1/6. Sebagai pelengkapnya 2/2, bakinya untuk saudara perempuan. Daripada hadis ataupun apa yang kita faham, bahawasanya apabila ahli warisnya hanya anak perempuan dan saudara perempuan saja, ataupun anak perempuan dan cucu perempuan saja, maka keduanya dapat menghabiskan seluruh hartanya, dapat seluruh harta pusakanya. Dengan itu dapat dilihat bahawa anak perempuan ni tidak dapat dijadikan sebagai penghijab ataupun hadangan bagi ahli waris yang lain. Baik, yang kedua pula adalah berkenaan dengan definisi. Hijab menurut bahasa bermaksud dinding ataupun penghalang, manakala menurut istilah pula adalah menghalang orang tertentu daripada berhak menerima bahagian harta pusaka ataupun mengurangkan bahagiannya. Al-hajab dalam bahasa Arab bermaksud penghalang ataupun berlakunya pengguguran. Jadi di sini kita dapat lihat peranan ni, hajab ni dalam pewarisan pusaka Islam adalah merupakan satu proses saringan terhadap ahli waris untuk menentukan status dan juga hak mereka dalam pembahagian pusaka. Baik, seterusnya adalah yang ketiga, jenis-jenis halangan saksi. Halangan saksi ni bermaksud berlaku dengan wujud ahli waris tertentu, yang mana yang lebih dekat, yang boleh mendinding ahli waris lain, sama ada secara hajab hirman ataupun hajab nuksan. Baik, hajab nuksan ni adalah dindingan yang boleh mengurangkan bahagian ahli waris daripada mendapat saham yang besar kepada saham yang lebih rendah ataupun lebih sedikit kerana ada ahli waris yang lain. Baik, di sini saya sertakan 2 contoh berkenaan dengan contoh faraid bagi si isteri. Yang mana jadual pertama ni, si mati meninggalkan isteri dan isteri ni mendapat 1/4 bahagian. Manakala jadual yang kedua ni, si mati meninggalkan isteri dan juga anak lelaki. Dan yang mana isteri ni, dalam situasi ini isteri mendapat 1/8 bahagian, manakala anak lelaki ni mendapat lebihan ataupun baki saja, kerana ia merupakan ahli waris asabah. Dan di sini kita dapat lihatlah 1/4 ni apa orang kata maksimum yang banyak, dan 1/8-nya hanya sedikit saja. Dan macam mana boleh berlakunya 1/4 kepada 1/8 ni adalah disebabkan adanya terdinding sebahagian atau hajab nuksan. Dan yang kedua pula adalah contoh faraid bagi seorang suami, yang mana saya juga sertakan 2 contoh untuk lebih kita faham lah. InsyaAllah. Jadual pertama ni mari kita lihat
si mati meninggalkan suami dengan suami ni mendapat 1/2 bahagian. Okey. Dan jadual yang kedua ni, si mati meninggalkan suami dan juga anak lelaki. Okey, sama juga seperti tadi. Okey, 1/2 ni maksimum lah. Okey. Dan 1/4 ni minima, kerana anak lelaki, wujudnya anak lelaki di sini, okey, waris asobah, dan anak lelaki ni mendapat lebihan lah, baki. Okey. Dan kenapa terjadinya 1/2 kepada 1/4 ni adalah disebabkan berlakunya hajab nuksan. Okey, baik, yang seterusnya adalah berkenaan dengan halangan hirman ataupun hajab hirman. Okey, di sini bermaksud tegahan ataupun halangan seorang ahli waris daripada mendapat harta yang mutlak. Okey, dan di sini saya sertakan satu jadual berkenaan dengan bagi waris lelaki lah. Okey. Okey, yang mana nombor 1 ni kita lihat cucu lelaki. Okey, ia terdiri sebagai waris terdinding, dan waris penindingnya adalah anak lelaki. Okey, dan kerana apa? Anak lelaki ni lebih, apa orang kata, dekat dengan si mati, dan cucu lelaki ni tidak mendapat apa-apa, sebarang apa, tidak mendapat sebarang harta lah. Okey. Dan contoh kedua ni pun sama, datuk. Okey, datuk ni menjadi sebagai waris terdinding kerana disebabkan adanya bapa sebagai waris peninding, kerana bapa ni juga ahli waris yang terdekat. Okey, sama juga seperti contoh-contoh yang lain 3 sampai 11 ni lah. Okey. Okey, baik. Okey, di sini saya juga sertakan 2 contoh jadual, okey, berkenaan dengan halangan sepenuhnya ataupun hajab hirman. Okey, supaya lebih kita nampak lah. Okey, yang mana jadual yang pertama ni kita lihat si mati okey, meninggalkan anak lelaki dan juga cucu lelaki, yang mana seperti kita tahu dua-dua ni adalah waris asobah. Okey, tetapi anak lelaki ni waris yang lebih dekat lah, orang kata, kan. So dia dapatlah baki, dan cucu lelaki ni tidak dapat apa-apa. So di sini terjadilah terdinding sepenuhnya, iaitu hajat irman, kerana cucu lelaki ni tidak ada kena-mengena lah, dan sangat jauh. Okey. Dan sama juga jadual yang kedua ni kita lihat si mati meninggalkan bapa dan juga saudara lelaki ataupun saudara mara belah ibu bapa. Okey, yang mana bapa ni mendapat lebihan ataupun baki, dan saudara lelaki ni tidak dapat apa-apa. So terdinding lah. Dan kedua-dua jadual ini dinamakan terdinding sepenuhnya, iaitu hajab hirman. Okey, baik, seterusnya adalah ini jadual berkenaan dengan bagi waris perempuan. Okey, hajat hirman terdinding sepenuhnya bagi waris perempuan. Maafkan saya. Okey. Okey, yang mana kita boleh lihat di jadual yang pertama ni terdiri daripada nenek sebelah ibu yang merupakan waris terdinding, dan waris penindingnya adalah ibu. So maka ibu ni waris yang terdekat, dan ibu ni layaklah mendapat harta pusaka tersebut, dan nenek sebelah ibu ni tidak dapat apa-apa kerana ia terdinding hajat nuksan. Sama juga jadual nombor 2 ni, dan juga 6. Okey. Okey, seperti biasa saya sertakan situasi ataupun bentuk jadual yang untuk apa kata senang kita faham lah. Okey, yang mana di sini kita dapat lihat si mati meninggalkan ibu dan juga nenek sebelah ibu. Okey, ibu ni dalam situasi ini ibu mendapat 1/3 bahagian. Okey, manakala nenek sebelah ibu ni pula terdinding sepenuhnya. Okey, dan tidak dapat apa-apa lah, kerana nenek sebelah ibu ni jauh daripada ahli waris si mati. Okey, dan jadual yang kedua ni pula kita boleh nampak lah, si mati meninggalkan bapa dan juga saudara perempuan seibu bapa. Okey, yang mana bapa ni mendapat lebihan baki. Okey, dan saudara perempuan sebelah ibu bapa ni tidak mendapat apa-apa dan ia terdinding sepenuhnya. Okey, baik.
Okay, baik, yang terakhir sekali adalah berkenaan dengan kaedah-kaedah halangan sepenuhnya. Okay, mari kita lihat kepada kaedah yang pertama. Okay, contohnya adalah semua ahli waris akan mengalami halangan sepenuhnya kecuali 6 orang sahaja, iaitu seperti yang saya sebutkan tadi lah. Okay, suami, isteri, bapa, ibu, anak lelaki dan juga anak perempuan. Okay, dan 6 ahli waris tersebut akan tetap mewarisi harta dari si mati, di mana tidak ada siapa pun dapat menghalang mereka untuk mendapatkan harta pusaka tersebut. Okay, seperti yang saya sebutkan tadi lah. Okay, mereka ni memang berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Okay, dan yang mana contoh kaedah yang kedua, contohnya adalah suami ataupun isteri tidak akan dihalang dan juga tidak akan menghalangi ahli waris yang lain. Okay, dan yang kaedah ketiga pula, contoh yang boleh diberi dalam kaedah ketiga ini adalah setiap ahli waris yang bersambung dengan si mati melalui ahli waris yang lain, iaitu perantaraan lah, maka dia akan terhalang oleh perantara tersebut. Okay, jika terdapat orang tengah ataupun perantaraan ni yang masih hidup di antara ahli waris dengan si mati, maka orang tengah itu akan menghalang ahli waris tersebut. Okay, contoh yang saya boleh beri, yang pertama, datuk dan nenek sebelah bapa akan dihalang oleh bapa. Okay, dan yang kedua, cucu lelaki dan cucu perempuan daripada anak lelaki dihalang oleh anak lelaki. Okay, begitulah rupanya. Okay, baik, setakat itu sahaja pembincangan daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Okay, dan saya serahkan pembincangan seterusnya kepada sahabat saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Faris Aqahar bin Muhammad Azamin dari kelas DSI 5A. Baiklah, kita masuk yang seterusnya, iaitu kaedah keempat, kaedah kelima dan kaedah keenam yang akan saya terangkan. Kita masuk yang pertama, iaitu kaedah yang keempat. Kaedah yang keempat ini adalah penghalangan sesama ahli asabah mengikut kaedah keutamaan mereka, iaitu golongan dari segi darjat dan juga kekuatan. Selain itu, ahli asabah yang lebih utama akan menghalang ahli asabah yang kurang utamanya. Sebagai contoh, anak lelaki akan menghalang semua ahli asabah yang lain. Contoh yang kedua, iaitu saudara lelaki seibu sebapa akan menghalang semua golongan sisi. Inilah kaedah yang keempat, iaitu ahli asabah yang lebih utama akan menghalang ahli asabah yang kurang utamanya. Yang seterusnya adalah kaedah yang kelima, yang mana kaedah yang kelima ini adalah ahli waris yang dekat akan menghalang ahli waris yang jauh, iaitu ahli waris yang mempunyai hubungan paling hampir dengan si mati akan menghalang ahli waris yang jauh dengan si mati. Umpamanya, iaitu bapa akan menghalang datuk dan nenek sebelah bapa. Contoh yang lain pula, anak lelaki akan menghalang cucu lelaki dan cucu perempuan. Selain itu, saudara lelaki akan menghalang anak saudara lelakinya sendiri. Dan yang terakhir contohnya, iaitu bapa saudara akan menghalang sepupu lelaki. Jadi di dalam kaedah yang kelima ini adalah ahli waris yang dekat akan menghalang ahli waris yang jauh. Yang seterusnya, kaedah yang keenam, iaitu ahli waris yang lebih kuat akan menghalang ahli waris yang lemah. Iaitu kaedah ini hanya berlaku pada golongan tengah dan golongan sisi sahaja, iaitu ahli waris yang mempunyai hubungan seibu sebapa lebih kuat daripada hubungan sebapa. Sebagai contoh, saudara lelaki seibu sebapa akan menghalang saudara lelaki dan perempuan sebapa. Contoh yang lain pula, bapa saudara seibu sebapa akan menghalang bapa saudara sebapa. Jadi kaedah yang keenam ini adalah ahli waris yang lebih kuat akan menghalang ahli waris yang lemah. Akhir sekali, pengecualian di dalam kaedah. Pengecualian kaedah ini mempunyai 3 pengecualian. Yang pertama, saudara lelaki seibu sebapa tidak boleh menghalang saudara lelaki
dan perempuan seibu. Yang kedua, saudara perempuan seibu sebapa tidak boleh menghalang sama sekali saudara lelaki sebapa. Dan yang ketiga, saudara perempuan seibu sebapa dalam keadaan bahagiannya 2/3 sahaja akan menghalang saudara perempuan sebapa. Jadi inilah pengecualian di dalam kaedah. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya mohon maaf jikalau ada tersalah kata, tersalah tutur bicara, mohon maaf dipinta. Jadi saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya untuk menerangkan tajuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khilfi Thaqif bin Qamaruzaman daripada kelas DSI 5A. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan kategori ahli waris yang menghalang dan dihalang oleh ahli waris yang lain pada halangan sebahagian, yakni hijab nuksan, dan pada halangan sepenuhnya, yakni hijab hirman. Okey, tanpa melenggahkan masa lagi, kita lihat terlebih dahulu pada kategori ahli waris yang menghalang dan dihalang oleh ahli waris yang lain pada halangan sebahagian, yakni hijab nuksan. Okey, kita lihat jadual di sebelah saya ini. Kita lihat ahli waris yang pertama, yakni suami. Suami, jika isteri meninggal dunia dengan meninggalkan anak, tidak kira anak itu dari perkahwinan dengan suami sekarang maupun dengan suami sebelumnya, dalam hal ini suami akan berkurang sebahagian hartanya daripada 1/2 menjadi 1/4 harta warisan yang beliau dapat, disebabkan ada anak. Itu untuk suami. Okey, kita lihat pula apabila ahli warisnya isteri. Kaedahnya sama saja jika suami meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkahwinan yang dengan isteri sekarang maupun dengan isteri yang lain. Dalam hal ini juga isteri akan dapat 1/4 akan menjadi 1/8 bahagian harta warisan. Ia akan berkurang sebahagian harta tersebut disebabkan ada anak. Okey, kita lihat pula pada ibu. Jika suami meninggalkan seorang anak, yakni cucu atau 2 orang anak atau lebih, hak ibu tersebut akan bergeser atau berkurang daripada 1/3 menjadi 1/6 bahagian harta warisan. Jadi di sini disebabkan adanya cucu, satu cucu ataupun lebih daripada satu cucu, nenek ataupun ibu itu dari 1/3 harta warisannya akan berkurang menjadi 1/6 harta warisan yang dia dapat. Okey, seterusnya cucu perempuan pula. Jika yang meninggal dunia itu meninggalkan seorang anak perempuan, akan berkurang haknya, yakni harta warisan itu daripada 1/2 menjadi 1/6. Ini disebabkan untuk melengkapi hak anak perempuan tersebut menjadi 2/3. Tetapi jika ada 2 orang anak perempuan atau yang meninggal itu meninggalkan salah seorang anak lelaki, maka hak cucu perempuan tersebut akan hilang seterusnya, yakni tidak akan dapat sedikit pun harta warisan tersebut. Okey, kita lihat pula yang terakhir untuk halangan sebahagian ini, yakni saudara perempuan sebapa. Jika ia masih ada anak perempuan, maka hak saudara tersebut akan berkurang dari 1/2 menjadi 1/6, iaitu untuk melengkapi 2/3 hak anak perempuan tersebut. Tetapi jika anak perempuan yang meninggal itu ada 2 orang atau lebih, atau masih ada anak lelaki, maka hak saudara perempuan sebapa itu akan terus hilang seluruhnya, ataupun dengan kata lainnya, harta warisan itu tidak akan dapat langsung kepada saudara perempuan sebapa itu. Jadi di dalam jadual ini adalah berkenaan dengan kategori ahli waris yang menghalang dan dihalang oleh ahli waris yang lain, yakni harta warisannya pada halangan sebahagian, yakni hijab nuksan ataupun hijab sebahagian. Kita lihat seterusnya pula pada kategori ahli waris yang menghalang dan dihalang oleh ahli waris yang lain pada halangan sepenuhnya, yakni hijab hirman. Mengenai halangan hirman yakni sepenuhnya, terdapat beberapa ahli waris yang tidak dapat tertutup haknya, iaitu di antara suami dan isteri. Suami dan isteri ini juga merupakan ahli waris yang tidak pernah terhalang mendapatkan harta warisan dan tidak akan menghalangi siapapun untuk mendapatkannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita boleh lihat pada jadual ini mengenai halangan sepenuhnya. Ahli waris mempunyai 4 golongan, yakni golongan atas, golongan bawah, golongan sisi dan golongan tengah.
Okey, kita lihat dulu golongan atas yang dimulai oleh bapa. Okey. Sekiranya ada bapa, yakni bapanya masih hidup, secara tidak langsung akan menghalang sepenuhnya harta warisan datuk sebelah bapa dan ke atas, nenek sebelah bapa, semua golongan sisi dan semua golongan tengah. Jadi, sekiranya ada bapa, datuk, nenek, golongan sisi dan golongan tengah akan terhalang daripada mendapatkan harta warisan. Di sini bapa menjadi penghalang harta warisan tersebut. Okey. Kita lihat pula sekiranya ibu menjadi penghalang. Ia akan menghalang harta warisan nenek sebelah bapa dan nenek sebelah ibu dan ke atas daripada mendapatkan harta warisan tersebut. Jadi di sini ibu menjadi penghalang sepenuhnya harta warisan tersebut. Okey. Golongan atas yang ketiga pula adalah datuk. Okey. Sekiranya masih ada datuk, datuk akan menghalang seluruh golongan sisi dan semua golongan tengah kecuali saudara lelaki seibu sebapa, saudara perempuan seibu sebapa, saudara lelaki sebapa dan saudara perempuan sebapa dari mendapatkan sepenuhnya harta warisan tersebut. Jadi di sini datuk menjadi penghalang harta warisan sepenuhnya. Okey. Kita lihat pula pada golongan bawah yang menjadi penghalang harta warisan sepenuhnya. Kita mulai dengan anak lelaki. Ia akan menjadi penghalang harta sepenuhnya daripada cucu lelaki dan ke bawah, cucu perempuan, semua golongan tengah dan semua golongan sisi. Ini sekiranya anak lelaki menjadi penghalang. Sekiranya dalam keluarga itu ada anak perempuan, cucu perempuan atau golongan bawah yang perempuan, ia akan menghalang sepenuhnya saudara lelaki seibu dan saudara perempuan seibu daripada mendapatkan harta warisan tersebut. Okey, dan yang terakhir untuk golongan bawah yang menjadi penghalang sepenuhnya dari mendapatkan harta warisan ialah 2 orang atau lebih anak perempuan. Okey, 2 orang atau lebih anak perempuan ini juga akan menghalang cucu perempuan apabila tiada cucu lelaki untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Di sini jika adanya anak perempuan 2 atau lebih anak perempuan, maka cucu perempuan tidak akan dapat sedikit pun harta warisan tersebut. Jadi di sini 2 atau lebih anak perempuan tersebut yang menjadi penghalang sepenuhnya, yakni hijab hirman. Jadi itu saja penerangan saya pada kali ini. Saya serahkan perbentangan saya kepada sahabat saya sebentar lagi untuk menyambung perbentangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hakim Zahari bin Aziz dari kelas DSI 5B. Di hari ini saya akan menyambung pembentangan rakan saya dalam tajuk hadangan dan juga dalam subtopik yang sama, iaitu kategori halangan sepenuhnya. Jadi sebentar tadi rakan saya Muhammad Khilfi Thaqif telah pun menerangkan 2 golongan pertama daripada 4 secara keseluruhannya dalam subtopik kategori halangan sepenuhnya. Jadi tanpa membuang masa, saya akan menyambung kepada golongan yang seterusnya, iaitu golongan yang ketiga, dikenali sebagai golongan tengah ataupun di dalam bahasa Arabnya sebagai al-ikhwah. Okey, jadi dalam kategori ini ataupun dalam golongan tengah ini terdapat 7 kategori ahli waris yang tersenarai dalam golongan tengah ini. Jadi kita pergi yang pertama. Yang pertama sekali ialah saudara lelaki seibu sebapa. Okey, jadi saudara lelaki seibu sebapa ini dia akan menghalang 5 kategori ahli waris. Okey, dia akan menghalang yang pertama ialah saudara lelaki sebapa, saudara perempuan sebapa, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa dan juga golongan sisi. Okey, seterusnya yang kedua ialah saudara lelaki sebapa. Jadi untuk saudara lelaki sebapa ini dia akan menghalang 3 kategori ahli waris, iaitu anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa dan juga golongan sisi. Terusnya yang ketiga pula ialah anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Okey, beliau akan menghalang 2 kategori sahaja, iaitu anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa dan juga golongan sisi. Jadi itu yang ketiga.
Seterusnya yang keempat pula ialah anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa. Beliau hanya akan menghalang satu golongan sahaja, iaitu golongan sisi. Dan yang kelima pula ialah 2 orang dan ke atas saudara perempuan seibu sebapa. Beliau akan menghalang satu sahaja golongan iaitu saudara perempuan sebapa, yakni apabila tiada saudara lelaki sebapa. Sekiranya terdapat saudara lelaki sebapa, maka saudara perempuan sebapa tersebut tidak akan mendapat bahagiannya. Okey, seterusnya yang keenam ialah saudara perempuan seibu sebapa dalam keadaan asabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Jadi mereka akan menghalang 5 kategori ahli waris, iaitu saudara lelaki sebapa, saudara perempuan sebapa, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa dan juga golongan sisi. Seterusnya yang ketujuh dan juga yang terakhir ialah saudara perempuan sebapa dalam keadaan asabah bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Jadi mereka akan menghalang 3 kategori ahli waris, iaitu anak saudara lelaki daripada lelaki seibu sebapa, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa dan juga golongan sisi. Jadi berikut merupakan 7 kategori ahli waris yang tergolong dalam golongan tengah. Golongan yang terakhir ialah golongan sisi, ataupun dalam bahasa Arabnya dikenali sebagai al-a'mam. Jadi di dalam golongan sisi ini terdapat 3 kategori ahli waris. Yang pertama ialah bapa saudara seibu sebapa, di mana beliau akan menghalang bapa saudara sebapa, sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa dan juga sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa. Yang kedua pula ialah bapa saudara sebapa, di mana beliau akan menghalang sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa dan juga sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa. Dan yang ketiga dan juga yang terakhir ialah sepupu lelaki daripada saudara seibu sebapa, di mana beliau akan menghalang sepupu lelaki daripada saudara sebapa. Jadi berikut merupakan senarai yang tergolong dalam golongan ataupun kategori halangan sepenuhnya, ataupun dalam bahasa Arab dikenali sebagai al-hajbu al-hirman. Perlu diingatkan di sini bahawa terdapat perbezaan di antara mereka yang ditegah daripada mendapatkan harta pusaka dan juga mereka yang dihalang daripada mendapat harta pusaka. Jadi mereka yang ditegah mendapatkan harta pusaka adalah disebabkan ahli waris tersebut membunuh si mati, kemudian hamba sahaya dan juga keluarnya mereka daripada Islam. Jadi di sudut syarak mereka dianggap tidak wujud. Adapun bagi mereka yang terhalang daripada mendapat harta pusaka, ada setengahnya mereka tetap akan mendapat harta pusaka. Cuma bezanya ialah dari segi bahagian mereka. Jadi itu sahaja daripada saya. Apa yang baik datang itu daripada Allah, yang kurang itu datang daripada saya sendiri. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul bin Abdul Ghani dari kelas DSI 5B. Di sini saya ingin menyambung pembentangan daripada kumpulan saya yang bertajuk hadangan. Saya pergi kepada satu topik yang terakhir, iaitu perbezaan penegahan dan penghalangan. Dalam bahagian perbezaan penegahan dan penghalangan ini terdapat pengertian yang berbeza dalam ilmu faraid. Di sini saya akan nyatakan pengertian penegahan dan penghalangan. Terlebih dahulu saya masuk kepada maksud penegahan. Penegahan ini bermaksud ahli waris yang ditegah mendapat harta secara mutlak disebabkan oleh salah satu daripada 3 perkara, iaitu yang pertama membunuh, yang kedua hamba dan yang ketiga perbezaan agama. Mana ahli waris yang tidak dapat mempengaruhi ahli waris yang lain, dia dianggap sebagai tidak wujud. Saya nyatakan contoh, iaitu anak yang murtad ini dia tidak dapat menghalang saudara seibu sebapa daripada mendapat haknya. Anak ini dianggap sebagai seolah-olah tiada. Ini adalah makna dan pengertian penegahan. Seterusnya saya masuk kepada maksud penghalangan. Penghalangan ini bermaksud ahli waris yang dihalang daripada memperolehi pusaka kerana kewujudan ahli waris yang lain. Di sini ahli waris ini boleh mempengaruhi ahli waris yang lain. Sebagai contoh,
seseorang meninggal dunia yang mempunyai bapa, ibu dan 2 orang saudara lelaki seibu sebapa. Bapa ini dia akan menghalang 2 orang saudara lelaki seibu sebapa. Walaupun mereka dihalang, mereka ini akan dapat mempengaruhi bahagian ibu, iaitu dengan mengurangkan bahagian ibu daripada 1/3 kepada 1/6. Ini yang dimaksudkan pengertian penghalangan. Seterusnya saya pergi kepada contoh permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian. Di sini saya nyatakan satu contoh permasalahan, iaitu apabila seseorang mati meninggalkan bapa tetapi yang membunuhnya ialah ibu, datuk sebelah ibu, 2 orang anak perempuan, seorang anak lelaki yang murtad, seorang cucu lelaki daripada anak lelaki, 2 orang cucu perempuan daripada anak perempuan, saudara lelaki seibu sebapa, bapa, saudara sebapa dan sepupu perempuan daripada bapa, saudara seibu sebapa. Di sini cara penyelesaiannya adalah dengan menggunakan 4 langkah, iaitu langkah yang pertama ialah mengasingkan antara ahli waris yang berhak dan zaul arham. Boleh tengok slide di belakang saya. Okey. Antara ahli waris yang berhak ini ialah bapa, ibu, anak lelaki, 2 anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki, saudara lelaki seibu sebapa dan bapa saudara sebapa. Manakala zaul arham pula ialah datuk sebelah ibu, cucu perempuan daripada anak perempuan, anak saudara perempuan daripada saudara lelaki seibu dan sepupu perempuan daripada bapa saudara seibu sebapa. Okey, di sini zaul arham ini bermaksud hubungan yang jauh. Kiranya kalau tengokkan contoh-contoh zaul arham ini memang hubungan yang jauh. Seterusnya langkah kedua. Langkah kedua ialah mengasingkan ahli waris yang tertengah. Ahli waris tertengah ini ialah bapa dan anak lelaki. Okey. Ahli waris tertengah ini dia diasingkan sebab bapa dalam ahli waris tertengah ini telah membunuh anaknya, manakala anak lelaki itu pula dia telah murtad. Okey, seterusnya langkah ketiga ialah kenal pasti ahli waris yang terhalang. Di sini ahli waris yang terhalang ini ialah ahli waris tertengah, iaitu saudara lelaki seibu sebapa dan bapa saudara bapa sebelah bapa. Sebab ahli waris tertengah ini terhalang kerana cucu lelaki menghalangnya. Langkah terakhir, langkah keempat ialah ditentukan bahagian ahli waris. Di sini bahagian ahli waris yang ditentukan ialah yang pertama, ibu. Ibu akan mendapat 1/6 sebab terdapat dalam golongan bawah, manakala 2 anak perempuan pula mendapat 2/3 kerana lebih daripada seorang. Dan akhir sekali, cucu lelaki, anak lelaki, ia dalam bahagian asobah kerana tiada anak lelaki yang menghalangnya. Di sini asobah ini bermaksud baki daripada ibu dan 2 anak perempuan tadi. Okey. Inilah 4 langkah yang akan digunakan apabila berlaku permasalahan tentang penegahan dan penghalangan. Kerana langkah ini telah ditetapkan dalam ilmu faraid dan dalam mazhab Syafi'i. Jadi sebagai kesimpulannya, penghalangan ini boleh diikuti dan dilaksanakan. Saya mewakili ahli kumpulan ingin memohon maaf atas kesilapan dan kekurangan. Apa yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk datang daripada ahli kumpulan saya sendiri. Sebelum saya akhiri video ini, saya tinggalkan kelas kod dengan 7369. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.